Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat Linda yang dikasihi, disayangi. Mudah-mudahan pagi ini kita sentiasa berada dalam rahmat-Nya. Semoga Allah sentiasa memberkati hidup kita pada hari ini. Okey, dan juga apa jua cabaran yang kita lalui pada saat ini, mudah-mudahan kita lalui dengan keadaan yang tenang. Okey. So seperti biasa Linda awalkan. Assalamualaikum Puan Bahayu, apa khabar? So Linda mulakan awal 5 minit pada hari ini sebab hari ini Linda kena hantar jauh sikit luar daripada kawasan Bandar Seri Putra. So Linda terpaksa pergi ke hantar ayam ke Sungai Kembung, ke Southwest City. So Linda buat awal sikit. So perkongsian pada pagi ini mudah-mudahan kita doakan sama-sama yang terbaik buat sahabat-sahabat kita di luar sana dan juga ahli keluarga kita. Mudah-mudahan semua ahli keluarga kita dilindungi walaupun kita berjauhan. Kita seringlah selalu bertanya khabar. Mudah-mudahan bila kita selalu menanyakan khabar adik-beradik kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan yang tak cemas, kita sentiasa berada dalam keadaan yang tenang sebab kita tahu semua sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita dan juga keluarga kita berada dalam keadaan lindungannya. Okey. So hari ini pagi ini secara ringkas Linda nak kongsikan topik pada pagi ini. Hidup pasti ada cabaran. Setuju tak? Kita ni manusia tak lari daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap ujian yang Allah berikan itu Allah tahu di mana sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana kita dapat mengatasi setiap ujian yang kita nak lalui. Okey? So dua jenis yang Linda nak sharekan setiap manusia react bila dia menghadapi ujian. Dua jenis ini manusia sentiasa bermain di fikiran mereka. Sama ada mereka memilih jenis yang pertama, react yang pertama ataupun yang kedua. So, Lina nak sharekan pada pagi ini kita sebagai manusia pasti kita akan mempunyai dua pilihan bila kita menghadapi ujian. Okey. So, jenis yang pertama, kita sebagai manusia, ada manusia yang melihat cabaran itu sebagai sesuatu masalah atau derita yang Allah beri untuknya. Bila kita menganggap setiap ujian itu sebagai satu masalah atau derita kepada diri kita, jadi kita akan berkelakuan seperti mengeluh, keluh kesah dengan setiap ujian yang kita hadapi. Dan kita suka membandingkan kehidupan kita kepada orang lain. Itu yang membezakan kita ni, bagaimana kita nak lalui ujian itu tergantung kepada diri kita. So kadang-kadang kita selalu memberi soalan, kenapa kita diberi ujian seperti ini? Bila kita menghadapi ujian yang terlalu besar, okey, Allah menguji kita mungkin di luar kemampuan kita, yang kita rasa kita berputus asa, kita rasa kita tak boleh nak menghadapi setiap ujian itu. Jadi kita sentiasa bermain di fikiran kita, kenapa ujian itu diberikan kepada kita. So bila kita rasa perkara itu, kita akan berperasaan negatif, kita akan berperasa putus asa, kita akan rasa give up dan down, dan kita tak bersemangat untuk hidup. Jadi seperti apa yang kita dengar pada saat ini, banyak mereka yang tak sanggup menghadapi ujian yang dilalui. So mereka mengambil jalan pintas untuk membuat sesuatu tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita selalu memikirkan perkara-perkara yang negatif, selalu memikirkan setiap ujian itu, kenapa aku diberi ujian seberat ini, jadi kita tak dapat nak melawan atau mengatasi setiap ujian itu. So of course pastinya kita akan kecundang, kita akan give up, kita akan putus asa. So kalau boleh kita jangan tergolong daripada jenis yang pertama untuk kita react atau melakukan tindakan sebegini. Sebab setiap manusia pasti ada ujian. Sama ada kita nak lalui, nak hadapinya, sebenarnya kita ujian itu kalau kita anggap seperti peluang ataupun pengajaran ataupun memberi kita sedikit pengajaran. Allah mungkin nak memberi kita sedikit pengajaran. Kita kena terus juga mengharungi setiap ujian itu. Sebab kalau kita berfikir apa ujian yang diberikan kepada kita sekarang, memang tidak sama. Setiap orang ujiannya berbeza. Tapi kalau kita menganggap setiap ujian itu, kita memikirkan ada mereka di luar sana yang diberikan ujian lebih berat daripada kita, insya-Allah kita akan teruskan kehidupan kita dalam waktu keadaan ini. Okey?
So riak yang kedua, manusia yang mempunyai riak yang kedua ini adalah sangat baik bila kita amalkan, kerana bila kita mendapat ujian seberapa berat pun, kita menganggap ia sebagai tanda Allah sayang kepada kita, dan kita sering berprasangka baik bahawa setiap cabaran, setiap ujian adalah satu petanda untuk Allah memberi kita sesuatu yang baik. Setelah kita hadapi, lewati cabaran itu, of course bila kita nak menghadapi sesuatu cabaran dan ujian itu, pasti Allah nak memberi kita sesuatu kebaikan. So kalau boleh, bila kita menghadapi cabaran, setiap manusia ni mempunyai impian dan cita-cita. Pastikan setiap impian dan cita-cita kita hendak itu melebihi daripada cabaran yang kita hadapi sekarang. Bila kita menganggap impian kita lebih besar daripada cabaran yang kita hadapi sekarang, kita akan lebih bersemangat. Kita akan lupa setiap cabaran yang kita lalui sekarang ni. Sebab kalau kita, of course, bila kita nak memperbaiki diri kita, bila kita nak mengubah kehidupan kita, pasti ada sesuatu impian yang kita nak capai, betul tak? So bila kita dalam keadaan seperti ini sekarang ni kan, mungkin kita kehilangan pendapatan, mata pencarian. Of course kita nak, macam mana kita nak mengubah kehidupan kita ni supaya bertambah baik. Of course kita ada impian. Bila kita dapat mengubah kehidupan kita untuk menjadi bertambah baik, of course kita dapat membantu ahli keluarga kita, dapat membantu ibu bapa kita, dapat membantu sahabat-sahabat kita. Of course impian kita kena lebih besar daripada cabaran yang kita hadapi sekarang. Okey, supaya kita lalui setiap cabaran itu, kita tak give up, kita lebih bersemangat, kita lebih excited nak melakukan perkara itu untuk kita capai. Dan kita akan lupa setiap cabaran ataupun ujian yang Allah nak beri kepada kita. Bila kita berfikiran seperti itu, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang sentiasa berprasangka baik, sentiasa berfikiran positif. So kita dalam kehidupan yang bahagia dan tenang. So dua jenis manusia yang riak ini, kita pilihlah riak manusia yang kedua. So mudah-mudahan setiap ujian pada saat pandemik COVID-19 ini kita dapat mengatasinya, kita dapat laluinya dengan keadaan yang tenang. Mudah-mudahan kita minta dan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghilangkan rasa kepayahan kita, rasa kesedihan kita, rasa setiap cabaran kita lalui ini kita dapat terima dengan reda, dan kita sentiasa berprasangka baik dengan apa jua yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan hati kita sentiasa dipeliharai, hati kita sentiasa disayangi oleh Allah, diri kita akan sentiasa disayangi, dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita, kita doakan mudah-mudahan apa segala masalah dan cubaan ataupun setiap ujian yang Allah berikan, kita dapat lalui bersama. Okey, mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan berakhir, beransur pulih akan berakhir, especially di area Selangor ni peningkatan wabak COVID-19 ini semakin meningkat. Kita doa yang banyak-banyak, mudah-mudahan ada penurunan, mudah-mudahan mereka yang dijangkiti diberi kesembuhan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. So sedikit sebanyak perkongsian Linda secara ringkas, mudah-mudahan dapat juga kita manfaatkan, kita dapat praktiskan, kita dapat menjadi seorang manusia yang sentiasa untuk menambah kebaikan, untuk memberi kebaikan, supaya hidup kita sentiasa lebih tenang, lebih mendapat keberkatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so boleh tak macam tu? So terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Linda yang berada di dalam page Toge yang Segap, yang sentiasa berkongsikan setiap sisi live Linda. Okey, dan Linda ucapkan ribuan terima kasih. Okey, dan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk di dalam page Toge, selamat datang, salam perkenalan daripada Linda. So kami daripada Toge yang Segap sentiasa ingin membantu para ibu-ibu untuk memudahkan proses memasak dengan perkhidmatan daripada togel yang kami sediakan, di mana ayam siap dibersihkan, dibasuh, dipotong, dipaket dengan bungkusan yang mesra pengguna, untuk kami membuat penghantaran terus ke rumah supaya mempercepatkan proses ibu-ibu memasak dengan mudah, dan tak perlu simpan ayam, dan juga ibu-ibu dapat meluangkan masa lebih kepada urusan rumah, urusan
melayan anak-anak supaya proses memasak itu lebih cepat. So semoga niat Toge Ayam Segar ini sentiasa mendapat sokongan, sentiasa dipermudahkan segala urusan kami. Okey, jangan lupa Raya Haji tak lama lagi beberapa minggu. So kepada mereka yang belum membuat pre-order, boleh buat pre-order bermula daripada sekarang untuk kami membuat penghantaran sebelum raya, sebab Toge Ayam Segar akan tutup kedai pada hari raya pertama sehari sahaja. So terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan yang telah membuat pre-order untuk Raya Haji. Okey, dan jangan lupa Raya Haji juga. Tapi kalau nak buat tempahan untuk makan dalam minggu ini pun boleh juga. Okey, so terima kasih juga kepada semua pelanggan-pelanggan yang membeli dan juga doa-doa yang diberikan. Alhamdulillah, kami daripada Toge Ayam Segar sangat menghargai, sangat bersyukur di atas semua pelanggan-pelanggan yang sangat memberi support kepada kami. Mudah-mudahan kita dapat membantu dan menolong satu sama lain. Dan hari ni pun boleh juga buat pre-order untuk, kan kat situ ada date yang dah selectkan. Kalau katakan Raya 20, 19 boleh buat order. Boleh tulis order hari ni dan 19 boleh buat date untuk penghantaran. So hari ini pun kami ada standbykan stok untuk extra combo. Kepada mereka yang nak buat terus tempahan hari ini pun boleh juga. Kami ada standbykan tapi kami limit lah. So boleh terus WhatsApp dengan Linda. Dan juga jumpa lagi pada sesi petang, doa-doakan kami. So kami ingin sebenarnya nak buat satu siaran untuk Dapur Toge, tapi memandangkan keadaan tak mengizinkan, jadi kami tak boleh nak squeezekan masa untuk Dapur Toge. InsyaAllah mudah-mudahan selepas Raya Haji kami akan sharekan, kongsikan secara live masakan daripada Dapur Togel. Mudah-mudahan apa yang kami nak berikan kepada pelanggan-pelanggan, sedikit sebanyak kita dapat berkongsi apa jua yang boleh memberi manfaat kepada semua pelanggan-pelanggan kami dan juga sahabat-sahabat kami yang berada di page Toge. So itu saja sisi live Linda pada pagi ini. Linda akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.